على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita dapat sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala solat berjemaah di dalam masjid ini dengan kapasiti yang lebih daripada sebelum ni lah kan, dan dibenarkan untuk menyambung semula siri pengajian kuliah kita. Jadi segala puji bagi Allah SWT. Kita melahirkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah Subhanahu Taala di atas nikmat ini. Dan seperti mana para ulama mengatakan bahawa antara makna syukur adalah kita melaksanakan dengan nikmat yang Allah Ta'ala tu kurnia pada kita ni, untuk kenapa Allah Ta'ala jadikan nikmat tersebut. Itu tanda syukur. Bagi contohnya, Allah Ta'ala kurnia kita pandangan mata, boleh lihat. Jadi tanda syukur kita bila kita gunakan mata kita untuk melihat kebesaran Allah SWT pada penciptaannya. Contohnya kan, Allah Ta'ala suruh kita lihat, afala yanzuruna illa malakutis samawati wal ardh. Apakah tidak mereka melihat pada kerajaan Allah SWT? Lihat makhluk Allah Ta'ala ciptaannya, membaca ayat-ayat dia, tanda kita syukur dengan pandangan mata. Kita lihat Al-Quranul Karim dan membaca ayat-ayat Quran. Dan seperti itulah nikmat-nikmat yang lain. Jadi baru-baru ni bila kita tak dapat nak bersama di dalam masjid, mungkin segelintir dari kita baru rasa rupanya nikmat tu, masa ada kebebasan dan dibenarkan tu solat berjemaah, berukhuwah. Tapi kita dah dapat rasa dah sebahagian dari nikmat tersebut. Kadang satu masa dulu benda tu benda yang sangat simple, terlalu biasa, tapi kita terlupa tu ada nikmat. Antaranya nikmat apa tuan-tuan? Nikmat salam. Hari ni saya rasa aduh, teringin nak salam orang, tak boleh cuma buat ini. Tak apalah, kita akur lah kan. Tapi rupanya nikmat tu. Dan nikmat ni sememangnya nikmat sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ma yaltaqiyanin, ataupun ma min mu'minaini yaltaqiyani fatasafaha. Tidaklah dua orang beriman yang mereka bertemu dan bersalam, ila inhattat anhum al-dhunub kama inhatta al-awraq min asy-syajarah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Melainkan orang yang bersalaman tadi ni akan gugur dosa-dosa dia seperti gugur daun-daun kering pada pokok. Bukankah tu satu nikmat? Hatta nikmat kita dapat dipegang tangan kawan kita seronok, boleh peluk pula kan, meluahkan rasa apa, menzahirkan rasa rindu. Tapi lah tak dibuat kan. Jadi baru kita sedar tu nikmat. Sebab kadang-kadang nikmat ni tak dapat dihargai, tak dapat dinilai melainkan bila dia tak ada. Macam yalah nikmat sihat biasa kan. Kita bila dah mula tak larat, lutut sakit lah, darah tinggi, baru teringat masa muda. Dulu masa muda aku tak puan masa ibadat, tak buat. Samalah manusia semua lagu tu tuan-tuan. Saya pun sama juga. Lah ni kesibukan kan. Baru-baru ni saya order kitab daripada Mesir. Ada kawan saya pun jual kitab kat Sri Petaling, order. Tapi kitab boleh beli, masa tak boleh beli. Kita nak mula baca, anak teriak, nak tu nak ni apa semua. Lah kali settle pukul 12 malam. Baru baca 2 baris, mata pun terpejam. Jadi masa tak boleh nak beli. Mula teringat masa aku muda, awak aku tak pulun. Dah terlepas dah, tak boleh buat apa dah. Jadi bila nikmat tu dah tak ada, macam masa kesihatan, barulah kita sedar betapa nikmatnya benda tersebut. Macam itulah semua nikmat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, tuan-tuan, Allah janji akan tambah nikmat tersebut.
Wala in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Wala in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum. Nampak dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, lam dekat la azidan di sini panggil lam taukid. Lam taukid maksudnya penegasan, nescaya. Azidannakum, kemudiannya pada fi'il mudhari' tu, yang ni present tense kat situ, ada pula nun yang bersabdu pada hujung aja, menunjukkan satu lagi penegasan. Maksud dia memang nescaya ni aku akan tambah lagi nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sekiranya kamu kufur, ini kufur nikmat, sesungguhnya azab aku sangat besar, sangat berat, sangat dahsyat. Jadi bila saya fikir tadi, alhamdulillah masjid ni dah boleh buka di hari pengajian balik, tanda syukur kita apa? Kita main masjid, kita betul-betul imarahkan balik masjid. Kita kan jadikan betul masjid tempat yang memang Allah Ta'ala jadikan untuk tujuan tersebut. Apa dia? Zikrullah, mengingati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan masjid ini untuk mengingati dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Baqarah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa yang lebih zalim? Allah Ta'ala kata. Ini kalimah ni bukan pertanyaan soalan, nak tanya siapa, kita nak jawab si fulan, tak, bukan. Yang ni dipanggil persoalan istifham li zajar, pertanyaan untuk marah, nak mengancam. Waman azlam, siapa yang lebih zalim? Mimman, daripada orang yang mana'a masajid Allah, yang menghalang masjid-masjid Allah, ayyuzkara fiha ismuhu, yang mana masjid Allah Ta'ala ni untuk disebut namanya, untuk ingat Allah SWT. Ini tujuan utama masjid. Nampak no? Kemudian dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki hilang unta dia hilang. Kemudian lepas solat dia buat announcement, buat pengumuman, siapa jumpa unta aku, tolong habaq kat aku lah. Nabi kata, la raddallahu naqataka alaika au ilaika au kama qala. Moga Allah Ta'ala tak kembalikan balik dah unta kamu kepada kamu. Nabi doakan siang, dia buat pengumuman, tanya unta, Allah Ta'ala, Nabi kata semoga Allah Ta'ala tak kembalikan dah unta ni. Sebab Nabi kata masjid ini bukan untuk ini, masjid ini dibina untuk mengingati Allah SWT. Bila kita duduk masjid ni tuan-tuan, dengan niat pertama daripada rumah untuk ingat Allah, solat tu pertama dia, wa aqimis salata li dhikri. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa AS, dan dirikanlah solat wahai Musa untuk mengingat aku. Nampak? Untuk ingat pada aku. Jadikan masjid itu untuk tempat zikir, ingat Allah Ta'ala. Kita datang dengan niat tersebut, kita laksanakan solat, yang betul-betul perbuatan kita semua menjurus kepada zikrullah, mengingati Allah Ta'ala. Termasuklah pengajian seperti ini kerana Allah, dan insya-Allah kerana mempelajari syariat Allah. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah Ta'ala turunkan rahmat-Nya, sakinah-Nya, ketenangan-Nya, dan juga Allah Ta'ala lindungi kita, dan doa-doa kita mustajab dan dalam tempat seperti ini. Dan juga moga-moga dengan sebab zikir kita pada Allah Ta'ala di dalam masjid ni tuan-tuan, Allah SWT kurniakan kepada kita hati yang betul-betul bercahaya, yang lembut kerananya, dan hati yang munkasir, yang pecah kerana harap pada Allah Ta'ala. Sebab tuan-tuan, kalau kita dapat hati seperti ini tuan-tuan, kita dapat kebersamaan dengan Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis Qudsi, ana ma'a munkasirina qulubuhum, aku bersama dengan orang yang hati mereka ni pecah. Maksudnya hati mereka ni dalam keadaan sentiasa bersama Allah, sedih, rasa kurang, rendah diri. Hal yang kita nak. InsyaAllah moga kita betul-betul bersyukur Allah Ta'ala dengan nikmat ni, dengan betul-betul kita laksanakan hak Allah Ta'ala dalam masjid Allah Ta'ala inilah, insyaAllah. Amin. Baik, kita sambung insyaAllah tuan-tuan mana yang sempat pengajian kitab kita, kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah Bafadli rahimahullah ta'ala. Jadi cerita akhir kita berhenti, kita dah selesai bab pada menyatakan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita masuk fasal yang baru, iaitu fasal perkara-perkara yang haram dibuat bagi orang yang berhadas, kan? Bagi orang yang berhadas. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun.
Muka surat berapa saya pun tak tahu sebab saya sedang 35. Muka surat 35 tuan-tuan. 35. Tak faham tuan-tuan, saya sebab hudang kita Arab, saya pun terjemah ikut saya lah. Tuan-tuan boleh tengok dekat kitab dan juga terjemahan dia. Faslun yahrumu bil hadathi as-salatu wa nahwuha wa tawafu wa hamlul mushafi wa massu waraqihi wa jildihi wa kharitatihi wa ilaqatihi wa sunduqihi wa huwa fihi wa ma kutiba lidarasi qur'anin walau bi khirqatin wa yahillu hamluhu fi amti'atin wa fi tafsirin wa qalbu waraqihi bi'udin ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه. Baik. Masuk dia fasal dan haram dengan sebab hadas. Haram hukum dia. Ini perkara yang diharamkan ketika hadas. Haram dengan sebab hadas. Hadas di sini maksudnya hadas kecil. Sebab ulama bila dia mengumumkan lafaz hadas dalam kitab-kitab, maksudnya hadas kecil. Bila dia nak masukkan hadas besar, dia akan sebut al-hadathul akbar, hadas yang besar. Tapi bila kata umum hadas, maksudnya hadas kecil. Sebab nanti perkara yang haram dalam hadas besar ada lagi lebih. Tapi sekarang ni hadas kecil dulu. Baik. Haram dengan sebab hadas, maksudnya bila seorang tu berwuduk, kemudiannya batal wuduk dia dengan sebab-sebab yang kita telah pun bincangkan pada fasal yang lepas. Ada 4 sebab batal wuduk. Cara ringkasnya apa? Keluar sesuatu pada kemaluan depan atau belakang. Kemudian kedua, tersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang dah besar. Dah besar ni tak mesti dah baligh. Hatta nak dekat-dekat baligh pun batal. Kan? Yang pentingnya tersentuh kulit. Kalau berlapik tak batal, kuku tak batal, gigi tak batal, rambut tak batal. Nampak no? Tapi lidah gusi batal dan biji mata batal. Walaupun macam tak logik lah kan. Tapi ikutlah berlaku, tangan duk gawang-gawang tercucuk mata kawan tu. Sakit ke tau? Wuduk dia batal. Baik, yang ketiga, sebenarnya yang kedua, yang tadi ni ketiga. Tapi tak apalah, mana-mana pun sama dia kan. Hilang akal. Hilang akal ni yang paling rendah sekali tahap dia tidur. Istilah di sisi ulama, tidur hilang akal. Bila hilang akal maksudnya batal wuduk. Sebab tidur, apatah lagi sebab yang lebih seperti pingsan ataupun sawan ataupun gila ataupun mabuk. Hatta sebagaimana kita pernah sebutkan hari itu, sebab fana. Fana ni berlaku dekat orang yang tenggelam dalam Allah SWT dalam keadaan zikir, lepas tu dia hilang akal dia, hatta wuduk dia batal. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan manusia dan juga lubang keluar najis dengan tapak tangan manusia ni saja. Dan menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, sama ada kemaluan tu dia punya sendiri ataupun mahram dia sendiri, seperti anak dia sendiri, ataupun hatta mati mayat sekalipun. Kalau sentuh dengan tapak tangan, maka batal wuduk dia. Jadi 4 perkara ni saja batal wuduk. Sebenarnya kita dah bincang pada pengajian lepas, semua kita ulang secara laju sini. Jadi bila seorang tu batal wuduk dia dengan sebab-sebab ini, maka haram bagi dia perkara-perkara yang dia akan sebutkan sebentar lagi. Pertama dia apa? As-salat. As-salatu, yakni solat, sembahyang. Sembahyang mesti ada wuduk. La yaqbalullahu salatan illa bitahur. Satu hadis Nabi sebut Allah Ta'ala tak akan menerima satu salat melainkan dengan kesucian, dengan bersih daripada hadas dan bersih daripada najis. Bila kita berwuduk sempurna, barulah boleh solat. Adapun solat orang yang terlupa wuduk dia, kalau sekiranya dia teringat, wajib dia qada balik. Kalau dia memang yakin kemudian dia teringat wuduk dia batal, wuduk dia memang tak ada masa dia solat tadi, maka wajib qada balik. Adapun kalau memang terlupa sampai bila-bila, insya-Allah dimaafkan. Sebab setiap perkara terlupa ni Allah Ta'ala tak kira sebagai satu dosa. Kecuali sekarang ni solat mesti ada wuduk. Kecuali seperti mana kita pernah bincang sebelum ni, bagi orang yang berhadas, ini sembahyang mesti ada wuduk.
Kalau berhadas tak sah solat dia. Tapi di sana ada satu hal keadaan yang dimaafkan bagi siapa? Bagi orang yang sentiasa berhadas. Ni kita pernah bincang dulu dalam bab wudu. Dalam bab wudu, iaitu ada orang yang dia sentiasa keluar sesuatu daripada kemaluan dia, sakit, contohnya kencing tak lawas, memang tak boleh kontrol langsung. Jadi orang macam ni kalau ambil sembahyang sekali keluar, dia memang berhadas. Tapi seperti mana kita pernah bincang sebelum ni, dia ada kaifiat, satu cara bagaimana dia berwudu. Kemudian kalau sekiranya dia keluar juga sesuatu dari kemaluan dia disebabkan penyakit dia ataupun keuzuran dia tadi, maka dia dimaafkan, teruskan solat. Tapi secara terperinci cara wuduk dia sebenarnya dah lepas lah bab tu, saya tak ulang dah lah. Nampak no? Yang ni terkecuali mereka ni. Baik. Kemudian dia kata apa? Wa nahwa, dan perkara yang seperti solat. Apa maksud seperti solat? Solat jenazah. Solat jenazah ni sebenarnya kita semayang untuk syafaat kepada si mati. Semayang tapi sebenarnya kita doa untuk si mati, tapi solat. Nampak no? Jadi kena ada wuduk juga. Kena ada wuduk. Begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Kena ada wuduk tuan-tuan. Ini kadang-kadang seorang banyak buat mudah kat masalah sujud syukur ni. Sujud syukur kena ada wuduk. Pertama ni tuan-tuan, sujud syukur ni dia dipanggil ataupun disebutkan oleh ulama, sujud disebabkan satu nikmat yang mendatang ataupun satu bala yang terangkat ketika itu, liiqtihamin ni'mah atau liintifa'in niqmah, kerana dah tu nikmat yang datang tiba-tiba dan oleh kerana satu bala bencana yang terangkat. Adapun nikmat yang memang cerita 20-30 tahun dulu, kita duk teringat, berangan seorang-seorang teringat, ish, kata syukur aku kahwin dengan bini aku, kalau hari tu jadi dengan minah yang tu lagi tu memang nanya aku, contoh kan. Jadi dia teringat cerita 30-40 tahun dulu kan, kahwin dapat nikmat bini dia bagus semua, dia pergi sujud syukur. Ni tak boleh tuan-tuan. Sebab ni nikmat dia, alhamdulillah nikmat lah kan. Nikmat tu tak expired, tu ada lagi. Tapi cerita lama ni tak boleh dah sujud syukur. Dia nikmat masa tu main, masa tu dia bersyukur, dia sujud syukur. Nampak tak? Ya? Main bola tu lagi yang mengarut. Kan? Nikmat apa main bola ni? Dapat syukur. Pertamanya dia kena sujud syukur ni. Pertamanya main bola tu tak apa tuan-tuan. Saya main bola juga untuk riyadhah. Tapi bukan main untuk kelab mana-mana lah tuan-tuan. Main nak bagi keluar peluh ya, nak bagi sihat badan. Tapi pertamanya ingat tuan-tuan, apa nak kena sebut tadi, seperti mana syarat perlu di sana ada syarat-syarat sah solat. Syarat yang sama tuan-tuan mesti ada pada sujud syukur. Semua sama. Apa syarat sah solat? Wuduk, suci, taharah, bersih daripada hadas kecil maupun besar dan daripada najis. Mesti ada pada sujud syukur juga. Menghadap kiblat. Ni goal tahu mana tuan-tuan? Betul tersungkur sujud. Mana kiblat? Tak boleh tuan-tuan. Kena tahu kiblat sujud. Kemudiannya mesti tutup aurat. Tutup aurat. Kemudiannya seperti mana solat, ada takbir dia, takbiratul ihram. Niat. Lepas tu salam. Nampak semua tu ada. Tuan-tuan tengok sendiri kitab-kitab fiqh lah kan. Ambil kitab Minhajul Talibin Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni tuan-tuan dipanggil Syekhul Madhab. Syekh Madhab Syafi'i ni. Fatwa-fatwa yang paling muktamad adalah fatwa Imam An-Nawawi. Melainkan beberapa fatwa dia. Tapi cuma kitab dia agak advance lah. Bagi penuntut-penuntut yang kehadapan baru mengaji kitab Imam An-Nawawi ni. Sebab dia kitab yang awal sikit. Nampak. Tapi kalau nak baca kitab tu kita akan jumpa lah bab apa dia syarat sujud syukur. Dan syarat yang sama juga untuk sujud tilawah. Sujud tilawah ni kalau kita sujud dalam solat tak apalah, memang kita dah ada wuduk dah, kita menghadap kiblat, kita tutup aurat. Tapi maksud dia kalau sekiranya kita duduk dalam satu halaqah, kita baca Al-Quran, kita pegang Quran kena ada wuduk. Tapi baca Quran tidak wajib ada wuduk. Maksud dia kalau kita baca tanpa pegang Quran, boleh baca tanpa wuduk. Tapi tuan-tuan kalau sekiranya angin keluar, masa angin keluar tu haram baca Quran. Boleh faham tuan-tuan? Kalau kita memang tak tahan, angin nak keluar masa baca Quran, stop dulu bacaan. Lepas tu keluar angin, tak apa. Lepas tu nak sambung bacaan dan keadaan tak berwuduk, tak apa. Cuma yang tak boleh pegang mushaf. Pegang mushaf tu tak boleh. Nampak tak? Baik. Jadi begitu juga orang yang baca Quran
Contohnya budak hafiz Quran, dia tengah mengulang Quran. Bila sampai ayat sujud tilawah, dia disunatkan untuk sujud, tapi kena pastikan dia ada wudu. Kalau dia mengulang Quran dalam keadaan yang berhadas kecil, maka haram bagi dia sujud tilawah. Sama macam sujud syukur tadi. Sama juga syarat-syarat dan rukun dia sama. Nampak tak? Baik. Begitu juga tuan-tuan, nanti insya-Allah lah ada sampai perbahasan tentang sujud tilawah ni, ada beberapa permasalahan saya tak mahu sebut sekarang sebab akan jadi panjang. Akan jadi panjang dan mungkin saya rasa tuan-tuan pun mungkin akan rasa terperanjat lah beberapa permasalahan tentang sujud tilawah ni, terutama dalam bab solat. Sebab ada keadaan-keadaan kita sujud tilawah tu batal solat kita. Bukan semua keadaan kita disunatkan sujud tilawah dalam solat ni, malah banyak keadaan boleh batal solat. Baik. Dan antara yang perlukan kepada wudu adalah khutbah. Nampak tak? Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Jangan tuan-tuan katalah Tok Khatib kan, bagi khutbah. Oh, khutbah dia betul-betul berapi-rapi, seronok kan. Kita pun rasa nak takbir dengan tengah khutbah tu. Habis-habis soal habis-habis turun mimbar, kita dengan rasa roh terangkat ni. Tiba-tiba Tok Imam kata, "Tu Ustaz noh, kenapa ambil sembahyang Ustaz?" Tanya Tok Imam, "Khutbah tadi ni tak ada wudu ke?" "Tak ada," kata. Lupa. Allahu Akbar. Habis khutbah tadi sebenarnya tak sah. Kata kat Tok Imam tu, "Tak apa Tok Imam, ambil wudu, saya naik balik mimbar. Baca khutbah ringkas ya. Baca rukun pun tak apa, rukun khutbah je. Sebab khutbah tadi tidak valid." Bila khutbah tak valid, tuan-tuan, solat Jumaat tak boleh buat. Dia kena solat Jumaat ni didahului dengan 2 khutbah. Tapi orang yang main lambat, dia solat saja tak dengan khutbah, solat dia sah. Tapi Jumaat tu tidak sah melainkan dengan 2 khutbah. Jadi Tok Imam, Tok Khatib yang nak khutbah ni, dia kena ada wudu. Dia kena ada semua syarat sah solat. Tutup aurat, bersih daripada hadas dan juga daripada najis. Nampak no? Baik. Jadi itu semua perkara yang berkaitan dengan seperti solat. Maka wajib dia kena ada wudu. Maka haram mereka yang tak berwudu dan kena berhadas buat perkara-perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata wa tawafu, dan tawaf. Tawaf ni dekat Kaabah je lah, tak ada tawaf kat tempat lain no. Tawaf kat kedai tu dia tawaf juga. Sebab asal bahasa Arab tuan-tuan, tawaf ni tafa yatufu tawafan. Tafa tu dia punya fi'il madhi dia, past tense dia. Dia punya present tense yatufu. Tawafan dia punya kata terbitan. Asal dalam bahasa Arab maksud dia memang jalan berpusing-pusing lah, maksud dia bermundar mandir. Jadi kalau orang pergi ke Mekah tu, memang ramai juga tawaf, bukan sekadar tawaf kudum, tawaf kedai. Betul juga perkataan tu, tawaf kedai. Maksud dia round kedai, tengok jubah, tengok macam-macam lah kan, barang-barang. Tu tawaf juga nama dia. Tapi istilah syarak tawaf yang dia panggil ibadah, tawaf mengelilingi Kaabah, tu saja. Nampak no? Baik. Jadi tawaf selain pada Kaabah ni dalam konteks ibadah memang tak ada lah. Tawaf ada hanya pada Kaabah saja. Cuma perkataan tawaf diguna juga dalam sa'i. Nampak no? Perkataan tawaf diguna juga dalam sa'i. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Sungguhnya Safa dan Marwah tu adalah daripada syiar-syiar Allah SWT. Maka siapa yang buat haji ataupun buat umrah, maka tidak mengapa dia tawaf. Tawafa. Tapi sebenarnya sa'i kan. Sebab kat sini dalam konteks bahasa, perkataan dia sama je, berjalan ke sana sini tu tawaf. Nampak no? Baik. Tapi bila kita sebut secara umum, tawaf maksudnya keliling Kaabah. Keliling Kaabah. Dan syarat tawaf mestilah dalam masjid, di luar Kaabah. Mestilah dalam masjid dan di luar Kaabah. Ada ke orang tawaf dalam Kaabah? Ada tak orang tawaf dalam Kaabah? Ada tuan-tuan. Perasan tak perasan dia? Macam mana orang boleh tawaf dalam Kaabah? Bila mana dia tawaf, tangan dia pegang Kaabah, sebenarnya dia dah tawaf dalam Kaabah. Faham tak tuan-tuan? Bila dia tawaf, dia duduk pegang, kononnya berkat. Memanglah tahu Kaabah tu berkat, tapi masa tawaf tak boleh pegang Kaabah. Apatah lagi pegang atas hijir Ismail tu. Apa yang berlaku? Sebenarnya sebahagian badan dia dalam Kaabah. Tuan-tuan, sebenarnya Kaabah hari ini bangunan yang telah dikecilkan. Bangunan Kaabah yang asal dia besar lagi daripada yang sekarang.
Petanda dia dinding asal Kaabah tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati dekat kaki Kaabah tu ada apa? Ada syazrawan. Syazrawan ni ada satu macam batu, dia ke depan sikit. Pasal batu marmar. Nampak kan? Dia ada hanya pada 3 dinding saja. Sebab dekat dalam hijr dia tak ada. Dalam hijr dia tak ada. Apa sebenarnya batu ni tuan-tuan? Batu ni sebenarnya adalah petanda sebenarnya asal dinding Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS sampai sini. Kenapa dikecilkan? Sebab orang Quraisy masa tu tak ada modal cukup nak bina Kaabah. Jadi terpaksa kecilkan dinding Kaabah. Jadi orang yang kalau tawaf badan dia dekat betul dengan Kaabah, sebenarnya dia dah masuk sebahagian badan dia dalam Kaabah. Jadi tawaf dia tak sah. Tapi tu bab tawaf lah, saya cuma nak cerita kat sini, no. Jadi tawaf antara syarat dia mesti suci daripada hadas kecil dan daripada hadas besar dan juga daripada najis. Seperti solat sama saja. Malah dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, at-tawafu kas-salah. Tawaf tu seperti solat. Melainkan Allah Ta'ala membenarkan dalam tawaf ni kita bersembang. Cakap tak apa. Dalam solat tak boleh bersembang, tak boleh bercakap. Tapi dalam tawaf tak apa. Mutawif nak habaq kata, okey tuan-tuan jaga-jaga kan, jaga-jaga jangan sampai terkalih bahu. Sebab kalau bahu kita terkalih pusing dah tak sah tawaf. Dan itulah boleh kita cakap. Tanya apa anak kita, Bang Long mana Bang Long, tak nampak ni, tak apa, tak batal. Janji jaga hak perkara-perkara yang lain, rukun tawaf tadi. Jadi antaranya kena ada wudu. Kalau berhadas maka haram hukum dia tawaf, termasuklah tawaf sunat sekalipun. Tawaf sunat. Tawaf sunat ni kita saja nak tawaf boleh, ataupun masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjid dia adalah tawaf. Sebenarnya tuan-tuan masuk Masjid Haram sebenarnya tak ada tahiyatul solat, tahiyatul masjid tak ada. Sebab solat tahiyatul masjid bagi Masjid Haram adalah tawaf. Adalah tawaf sebenarnya asalnya. Cuma ulama mengatakan kalau betul-betul dia tak dan atau dia tak mau buat tawaf, barulah dia boleh buat solat tahiyatul masjid. Tapi orang yang memang datang buat umrah, bila masuk Masjidil Haram, dia tak payah buat solat tahiyatul masjid, dia terus tawaf. Nampak? Dia terus tawaf. Baik. Kemudiannya wahamlul mushaf, dan menanggung mushaf ataupun mengangkat mushaf. Al-mushaf Al-Quran kan, yang ditulis dalam buku macam sekarang ni lah mushaf kan, kita pun tahu. Jadi membawa mushaf tuan-tuan wajib dalam keadaan yang berwudu, angkat dia. Walaupun mushaf yang dah yang dibahagi-bahagikan juzuk dia, macam sekarang ada jualan mushaf kan, dia buat 30 juzuk berasingan. Mushaf ni masa sekolah tahfiz, kami di sekolah tahfiz dulu guna dia bila ada majlis buat khatam Quran. Kadang-kadang orang panggil, ada orang meninggal ke, ataupun ada orang ada hajat tertentu nak buat khatam. Jadi nak mudah dia bawa satu kotak tu boleh pakai bagi-bagi kan, seorang saja 7 juzuk baca. Walaupun dia 1 juzuk saja, tapi hukum dia tetap hukum mushaf. Wajib berwuduk dalam memegangnya. Baik, surah Yasin macam mana? Surah Yasin, surah Al-Kahfi ke, surah semua surah yang sekarang ni ada dibukukan kan untuk ringkaskan. Begitu juga hukum dia seperti mushaf sekiranya ayat Al-Quran lebih daripada yang selain pada Quran. Jadi surah Yasin yang kita tengok yang biasanya ada dicetak hari ni tuan-tuan, dia ada surah Yasin, lepas tu ada tahlil. Ada tahlil. Kemudian ada doa tahlil, ada doa Yasin. Jadi bila kita perhati, tengok-tengok hak yang selain daripada Quran lebih daripada Al-Quran. Jadi tak ada masalah pegang tanpa wudu surah Yasin. Tapi cuma sekarang ni ada orang dah dicetak juga kompilasi beberapa surah. Surah Yasin, surah Kahfi, lepas tu surah Al-Muluk kan, surah Muluk. Kebenarnya tak ada tulisan yang sama dengan Quran ni, tak banyak, sikit dia. Depan tu ada nama pencetakan, lepas tu dia tuliskan hak pelihara, lepas tu belakang tu mungkin ada sikit. Jadi kita tengok Al-Quran lebih daripada tulisan yang asing ni, maka hukum dia wajib ada wudu untuk pegang. Hukum yang sama. Nampak tak tuan-tuan? Baik. Sebab tu disebut sini mengangkat mushaf wa mashu waraqi, dan memegang kertasnya. Dia kata saya tak angkat Quran, saya pegang kertas Quran saja, serupa juga, kena ada wudu menyentuh kertas Quran. Wa jildihi, kulit dia pegang kulit dia saja macam ni, hantar angkat. Walaupun dia kata ini kulit mana ada Quran, tapi kan dia bersambung dengan Quran,
Kadang-kadang dia bersambung dengan mushaf, maka tetap nisbah dia kepada mushaf, wajib dia ada wuduk untuk pegang pada keadaan seperti ini. Wa kharitatihi, kharitah sini macam beg tu, beg tu kan, beg yang ada tangkai tu, macam beg kadang orang bawa pergi ke market, pergi ke apa, ke inilah kedai-kedai kan, yang beg apa kan dia jualkan tu, tak guna plastik tu kan. Kadang-kadang kita buh mushaf elok-elok untuk bawa dia. Bila mushaf ada dalam dia, maka beg ini pun untuk bawa dia kena ada wudu. Walaupun kita kata kita pegang mushaf, kita pegang tangkai dia, tapi mengangkat dia dan keadaan mushaf memang ada dalam dia, wajib dia ada wudu untuk menyentuhnya. Nampak no? Wa ilaqatihi, ilaqah ni maksud tangkai dia tu. Terutamanya Quran zaman dulu tuan-tuan. Kawan saya ada bawa dari Sudan, Quran yang berusia 200 tahun. Saya tak tahu saya pernah cerita ke tak dekat majlis kita sini. Saya pernah bawa mushaf ni dekat muzium kesenian Islam sebelah pusat Islam depan Masjid Negara. Saya pernah bawa sebab kawan saya dia kata kalau dia terdesak duit tak ada. Dia bawa Quran ni daripada Sudan. Quran ni berusia 200 tahun. Memang getah dia pun nak relai lah sebab tak jaga elok-elok. Sebab manuskrip lama ni, getah lama ni dia patut dia kena jaga pada suhu dia, tempat dia. Tapi dia dah tak ada tempat nak jaga. Jadi getah dia pun masa tu dah kuih nak relai, nak koyak-koyak. Tapi saya bawa mushaf ni dekat Muzium Kesenian Islam sebelah pusat Islam kat KL. 3-4 masa tu pakai manuskrip turun. Seorang daripada Jordan, seorang daripada Mesir. Mesir tu perempuan pakai skirt siap. Saya pun terperanjat, ingatkan bukan orang Islam. Rupanya bagi salam, Assalamualaikum, dia kata orang Mesir. Tudung tak pakai lah, rambut kala. Tapi dia pakai manuskrip. Dia tengok saja dia tahu ni berapa, dia kata 200 tahun, dia kata, ui, terror. Tengok saja di kertas, dia tahu daripada mushaf daripada mana. Sebab dia tengok khat, dia panggil khat magharibah, tulisan tu pun dia tahu dah daripada mana. Memang pakar lah. Cuma saya pun tanya, nak ambil ke tak kan? Nak ambil, bayar lah, macam tu lah. Lepas tu mereka pun boleh bagi, tak tahu nak ambil tak ambil. Lain kali panggil dia punya pengurusi tu, pengurusi orang besar sekali. Tahu tuan-tuan siapa? Said Muhammad Bukhari, adik pada Said Mukhtar Bukhari. Turun, jumpalah saya masa tu. Dia pun terperanjat, sampai yang tu sekali mereka nak bincang pasal mushaf ni. Tapi senang cerita, dia main-main, dia tengok, dia kata, kita ada tak yang jenis macam ni? Kita ada, tak payah beli kan. Tak, dia kata kami tak perlu lah. Jadi sebab dia dah ada yang naskah yang macam tu lebih kurang, dan sebenarnya dah ada pun mushaf yang lebih tua pada tu kan. Jadi dia rasa tak ada nilai sangatlah untuk simpan dekat muzium. Jadi dia kata minta maaf lah Ustaz, dia kata kami tak belilah. Dia kata tak apalah, macam mana kan. Cuma saya nak tahu sebenarnya harga dia berapa, nilai dia. 4,000. Ui, tak sangka saya pun 4,000 juga. No? Tu ada kat kawan saya kat Jitra, kalau tuan-tuan nak beli saya beli abang dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, jujur saya nak beritahu, payah nak jaga. Nak baca pun tak boleh pun. Sebab bila kita keluar, pertama dia tak ada ikat kat sini. Dia tak ada jilid ni. Dia serelai-selai. Jadi saya cuma nak cerita kat sini, Quran dia ada beg khas dia, kotak. Bentuk kotak. Jadi kita keluarkan dia ada kulit satu yang bercerai, macam ni, duduk depan, duduk belakang. Untuk kertas dia pun memang bila keluar tu dia dah mula dah nak relai lah nak cerita kan. Payah nak jaga. Lepas tu tulisan yang cerita tuan saya pun tak boleh baca. Kan, saya sendiri payah nak baca. Saya ni biasa baca manuskrip juga, tapi nak kata hak tu payah. Lepas tu dia tulis dengan Quran pun riwayat Warash, bukan riwayat Hafsin. Hak kita baca ni tuan-tuan riwayat Hafsin. Kat sana ada riwayat lain. Sama dia Quran yang sama tuan-tuan, tapi dia ada tanda-tanda dia yang berbeza. Sebab contohnya wa ma tilka biyaminika ya Musa, kita baca Musa, depa baca ya Musa. Jadi dia ada tanda pada ya tu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa duha, dia baca dengan imalah. Jadi adalah tanda-tanda dia macam tu. Jadi cuma saya nak cerita kat sini, Quran yang macam jenis manuskrip ni, dia kadang-kadang zaman dulu dia pun ada kotak khas dia. Jadi dia dah habis baca, dia bawa dalam kotak tu. Jadi selagi mana Al-Quran ni duduk dalam kotak tu, hatta tangkai dia pun semua tu tak boleh nak pegang. Tangkai dia tu tak boleh nak pegang kalau tak ada wudu. Kena dalam keadaan yang berwudu. Kalau berhadas tak boleh pegang. Semua yang berkaitan dengan bila dia ada dalam tu. Sebab tu dia kata sini wa sunduqihi, dan kotak Quran dia.
Jadi hari ni pun ada setengah cetakan Quran, mushaf, mereka ada buat kotak. Jadi kita boleh masukkan kotak kan, dan Quran tu dalam kotak dia, lepas tu kita keluarkan balik untuk penjagaan Quran. Pun serupa juga. Kan selagi setengah ulama kata kat sini ada khilaf sikit ataupun ada perbezaan di sudut pendapat ulama. Ada yang mengatakan kotak ni kalau sekiranya Quran tu dalam kotak. Kalau sekiranya bercerai, maka tak apa pegang hak kotak tu. Tapi setengah ulama kata selagi mana ada nisbah daripada Quran. Man tahu ni kotak Quran. Tapi dia ada tulis Al-Quranul Karim. Hatta mengatakan pegang dia saja walaupun Quran tak ada dalam dia, serupa juga. Sebab nisbah dia adalah kotak Al-Quran. Nampak no? Tapi ada perbezaan sikit setengah fatwa ulama dalam masalah ni. Lepas tu dia kata sini wasunduqihi wa huwa fihi. Kotaknya sekiranya Al-Quran tu ada dalam dia. Nampak no? Tapi seolah dalam kitab lain, kitab Busyra Karim, karangan salah seorang ulama, Imam Ba'shin, dia kata hatta sekiranya Quran tak ada dalam dia, tetapi orang tahu tu adalah kotak Quran. Nampak? Baik. Kemudian dia kata wa ma kutiba lidarisi Qur'anin walau bi khirqatin, dan apa yang ditulis dengan niat untuk belajar Al-Quran. Kertas kosong A4, apa hukum pegang dia? Kena ada wuduk tak? Tak kena wuduk sebab kertas kosong. Tapi bila kita ambil kertas ni, kita start nak tulis surah, satu surah, nampak no? Maka tulis saja Bismillahirrahmanirrahim dengan niat kita sebenarnya kertas ni akan ditulis pada dia Quran, maka wajib ada wuduk pegang dia lepas tu. Sebab dia akan bertukar kepada satu kertas tertulis pada Quran dengan sebab untuk baca ataupun untuk belajar. Untuk baca ataupun untuk belajar, dirasah. Nampak no? Kertas ataupun papan sekalipun. Papan ke apa benda semua. Papan ni tuan-tuan memang metod pengajian dekat utara Afrika. Saya tengok dua tiga menjak ni ada orang buat wakaf Al-Quran dekat negara Afrika. Dia kata kesian mereka, tengok tuan-tuan mereka tulis pakai kayu saja. Sebenarnya tuan-tuan memang mereka tulis macam tu. Saya biasa belajar tempat-tempat macam ni. Saya mula-mula sampai Sudan dulu, dan duduk kat Khartoum 3 hari. Kami pergi ke satu perkampungan namanya Ruf'ah. Saya dah duduk beberapa hari kat sana. Memang metod mereka belajar tu bukan tak ada Quran. Quran pun ada tu memanglah dhaif, tak nafikan. Tapi bukan mereka tak ada Quran sebab tu mereka tulis atas papan. Memang metod dia tulis atas papan. Bukan sekat Quran. Hatta mengaji kitab apa semua mereka tulis atas papan ni. Dia ada papan dia khas dia lah. Dia akan bawa bentuk dia panggil lauh. Lauh maksud papan dalam bahasa Arab. Jadi mereka tulis kan, lepas tu mereka akan tengok pada Quran, mereka tulis satu muka ke dua muka ke. Lepas tu dia akan baca kat guru dia. Guru dia approve bacaan dia, dia akan start hafal. Ada satu style papan tadi tu, dia akan sandang dengan papan kawan dia, dia ada kepala dia. Jadi dia boleh macam apa? Cangkuk tu. Jadi dia berdiri. Jadi kawan duduk sebelah sini, dia duduk sebelah sini, dan dia pun start menghafal. Baca. Lepas tu tasmi' baca kat guru hafalan depa. Bila dah habis, depa akan corah ayat. Basuh balik. Sebab dia tulis pakai arang, pakai karbon. Dia corah balik, basuh papan ni. Hatta tempat saya pergi dulu dekat Ruf'ah di Sudan tu, dia ada satu dia buat macam telaga kecil. Nak curah ayat Al-Quran tu kat dalam tu saja. Dia tak bagi curah merata-rata. Ada setengah tempat curah dalam mangkuk, betul minum siap. Sebab dia lihat berkat. Tulis Quran, minum siap. Nampak no? Dia nak buat lepas ni. Baik. Jadi itu metod dia. Jadi dia nama dia khalwa. Sekolah tahfiz sana panggil khalawah. Khalwa ataupun khalawah. Maksud dia tempat yang asing, jauh daripada orang. Hatta subhanallah tuan-tuan, bukan hatta belajar Quran saja metod ni. Depa belajar kitab-kitab pun macam tu juga. Depa hafal tuan-tuan kitab ni. Kitab Muqaddimah Hadramiyah ni antara kitab yang dihafal asal dia. Saya pun tak hafal tuan-tuan. Tapi nak kata depa saja ni hatta kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab Safinatun Najah, kita buat pengajian di sana kan. Kitab apa ni Yaqut Nafis. Ni kitab ni depa hafal. Kalau dekat Mauritania tu lagi dahsyat tuan-tuan. Kitab syarah-syarah ni depa hafal. Bukan kitab kecil-kecil ni, kitab syarah-syarah ni depa hafal. Saya ada seorang kawan dulu, sekarang ni dia, saya tak tahu dia buat apa, tapi dia dah habislah buat doktor lah, bidang syariah. Dia daripada Mauritania. Dulu kawan duduk sebelah. Datang pada Padang Pasir Arab Badawi. Kita makan sama-sama setelam. Kita kata makan, dia boleh ludah pula kita. Kita kata hang beradab sikit, dia tak faham. Saya pun apa aku buat salah kan. Rupanya dia budaya dia biasa sebab duduk Padang Pasir. Tapi tuan-tuan, terror tak terror ni tuan-tuan. Dia sampai jalan pergi tandas, sampai basuh baju pun semua, mulut dia tu baca kitab.
Hak yang depan kata ya Allah otak macam mana. Tapi tuan-tuan, tempat pengajian mereka dekat Padang Pasir, dekat Mauritania. Macam kita mereka mengaji. Nampak no? Baik, yang penting nak kata kat sini, papan jenis macam ni kalau bila tulis Quran, maka dia kena ada wuduk. Sebab dah jadi satu alat untuk kita tulis pada dia Al-Quran dengan niat membaca dan dengan niat mengaji. Adapun sesuatu kita tulis Quran atas dia bukan dengan niat mengaji ataupun niat belajar Quran, maka dia tidak menjadi mushaf, hukum mushaf. Nampak no? Seperti apa? Kita belajar khat. Kita belajar kena tulis bismillah. Tok guru ajar khat itu terus tulis bismillah. Jadi kita tulis itu sebenarnya untuk belajar khat. Hari ni belajar nak khat sulus. Nak buat lengkoi dia apa macam mana apa semua. Jadi perlu tak kita pegang dengan wudu? Ni tak perlu. Nampak no? Sebab kita tulis dengan niat lain. Jadi begitu juga dengan apa yang kita beli dekat kedai untuk sangkut kat rumah, hiasan. Ini tak perlu kepada wudu. Saya pernah mengajar dekat Masjid Jamuan. Ustaz Saleh tanya saya. Dia kata ada seorang ni ustaz, dia kata dia kerja memang tulis ni lah ayat Quran dekat labu sayung, dekat apa semua. Dia kata perlu wudu kan? Ni tak perlu wudu. Sebab kita bukan tulis dengan niat mengaji, tapi untuk perhiasan. Orang buat khat macam Ustaz Wan kan, dia tulis khat ambil tempah apa semua, tu tak apa. Sebab dia bukan niat untuk mengaji ataupun belajar Quran. Nampak no? Baik. Ada masalah kita ni. Sikit lagi. Dia kata Quran ni dekat sini walaupun beberapa ayat Quran sikit saja. Lafaz Quran ni sini dalam bentuk nakirah, dalam tanwin Quran tu menunjukkan walaupun sedikit dia berqurannya. Tapi selagi mana niat dia tu nak belajar tulis tu kerana niat belajar Quran, baca Quran, wajib kena ada wudu pada kertas dia. Walau bi khirqatin, walaupun pada kain perca. Walaupun dia tulis tu hanya pada kain perca. Katalah orang miskin, dia tak ada tak ada kertas nak beli apa semua, tulis kat kain perca yang ada. Hatta wajib ada wudu padanya. Jadi permasalahan macam ni lah yang jadi penimbulan sekarang ni, permasalahan moden tentang aplikasi Quran telefon. Perlu ada wudu ke tak? Jadi masalah ni semua masalah baru. Ulama qiyas dengan masalah yang lama. Jadi ada yang mengkiaskan, kata papan telefon kita ni macam papan tulis tadi lah. Selagi mana kita tak buka aplikasi Quran, dia bukan Quran. Tapi bila kita buka, dia terpampar pada dia surah Quran apa semua, maka kita gunakan tadi untuk mengaji Quran, maka dia kata seolah-olah dia adalah papan yang kita tulis Quran tadi. Perlu ada wuduk memegangnya ketika itu. Tapi setengah ulama mengatakan yang lain. Dia kata, guru saya sini kata seolah-olah macam dia adalah benda yang bercampur macam-macam dalam dia. Macam hukum bawa beg dalam tu ada Quran, tapi ada baju, ada macam-macam barang lain. Jadi hukum mengangkat beg ni tak perlu ada wuduk. Jadi setengah guru saya pun dapat yang tu pula. Sebab ni masalah-masalah moden, dia perlu kepada qiyas masalah lama. Dipanggil asybah wa nadhair dalam hukum ilmu. Nampak no? Jadi seperti mana disebutkan kat sini juga, wa yahillu hamluhu fi amti'atin, dan halal menanggungnya, yakni menanggung membawa Al-Quran tadi tu yang berada dalam beg. Amti'ah maksudnya beg yang dalam tu ada pelbagai barang. Kita travel pergi ke, contohnya kan, kita pergi ke Mekah buat umrah, tapi kita memang ada satu mushaf yang kita duk pakai lama, kita sayang nak pakai mushaf lain. Jadi kita bawa buh dalam beg, tapi dalam beg tu ada barang-barang kita macam-macam. Jadi tak masalah untuk kita bawa sering mana ada benda-benda lain. Walaupun barang yang ada bersama Quran tadi barang kecil, sebatang pen sekalipun. Tapi ulama kata berdasarkan niat. Kalau dia buat trik, ulama duduk tak ada ni kan, dia kata ambil satu pen, buh dalam ni, jadi kata ada barang lain. Ni tak jadi tuan-tuan, sebab niat hakikat dia untuk angkat mushaf. Tapi kalau sekiranya memang nak angkat bawa barang macam-macam dalam tu, walaupun barang tu sikit je, sebatang pen, kertas satu, tapi dia angkat sekali, dia tak ada masalah. Innamal a'malu binniyat. Hanya sebenarnya amalan ni dihitung dengan niat kita. Nampak no? Baik. Macam dah dengar azan kan? Sikit lagi wa fi tafsirin wa qalbi warqihi bi'udin. Dan begitu juga kan, halal maksudnya tidak haram mengangkat tafsir. Tapi tafsir sini bukan secara umum. Syarat tafsir yang boleh diangkat ataupun dipegang tanpa wuduk sekiranya perkataan selain Al-Quran lebih daripada Al-Quran. Sebab tu ulama
mengatakan tafsir Jalalain yang ada zaman sekarang kena ada wudu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia cetak tafsir Jalalain ni kita Arab lah. Imam As-Suyuti dengan Imam Mahali tu dia tafsir sikit je. Contohnya zalikal kitab. Lepas tu dia tulis sikit tafsir. Hudan lil muttaqin la raiba fi, tulis sikit. Sikit-sikit je. Tapi hari ni dia cetak tafsir ni, dia buat kotak tengah-tengah tu Quran yang sempurna. Ni faham maksud saya? Dia buat satu macam frame tengah-tengah tu Al-Quran. Tafsir duduk tepi. Kemudian dalam tafsir ni ada ayat Quran juga. Dia, sebab Imam As-Suyuti dia tulis tafsir, dia tulis macam tadilah. Zalikal kitab ni Quran. Lepas tu dia tafsir sikit. La raiba fi, tafsir sikit hudan lil muttaqin. Jadi apa yang berlaku? Quran tertulis dua kali dalam tafsir dan juga teks yang duduk tengah-tengah ni. Jadi sebab itulah ulama mengatakan bahawa tafsir Jalalain yang ada pada hari ini, cetakan hari ini, dia seperti Quran. Sebab kalimat Quran lebih banyak daripada tafsir. Tapi ada pun terjemahan yang ada pada hari ini kita dalam semua ni, insya-Allah tak ada masalah, sebab terjemahan kata-kataan simbol Quran lebih daripada Al-Quran. Nampak tak? Jadi boleh memegangnya tanpa wudu. Baik, sampai sini dulu tuan-tuan. Dah azan sekejap lagi. Jadi saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap, kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah Taala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa ta'alina futuhal 'arifin. Allahumma wafiqna litiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan fi'lan wa amalan wa amnuna mahabbatahu yaumil qiyamah wa bahthna ma'ahu yaumil qiyamati wa ma ashabihi wa ahli baitihi ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.